Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara? Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Okay, jadi kita buka kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, siap semua? Dah makan belum? Ke nanti lepas kelas. Okey. Jadi siapa yang ada buku ni boleh buka muka surat 3 lah. Hari tu kita berhenti dekat surat 3. Okey. Surat 3. Okay, jadi kita mula terus. Nanti yang lain tu masuk je lah. Okay. Sebab kita tak nak buang masa. Okay. Tengok dekat tajuk ataupun point tajuk lah. Faedah mempelajari ilmu ulumul Quran. Okay. Jadi untuk pelajaran ni, untuk pelajaran ilmu ulum Quran ni, dia tak adalah sesusah macam tajwid kan, perlukan penerangan dan sebagainya. Ulumul Quran ni macam Ustaz pernah kita sebelum ni, dia lebih kepada sejarah. Okay? Dia lebih kepada sejarah dan penceritaan bagaimana Quran tu dibukukan dan diturunkan, dan mengenai isi-isi yang ada dalam Al-Quran daripada sudut bahasa, makna, tafsiran, ayat-ayat hukum dan sebagainya lah. Okay? Jadi kita masih lagi dalam bab yang pertama, iaitu bab ulum Quran dan perkembangannya. Bila cakap perkembangan ni maksudnya perkembangan lah, macam mana Quran tu boleh berkembang daripada zaman Nabi SAW sehinggalah ke zaman moden, zaman kita sekarang ni. Maksudnya macam mana ilmu Quran ni boleh kekal sampai sekarang dan relevan lah. Okay, boleh diguna pakai sampai sekarang. Okay. Dan untuk pemakluman awal juga, dan untuk ilmu ni juga, mungkin siapa yang ada buku tu nanti saya akan minta dia baca lah. Jadi tak adalah saya seorang dia cakap kan, berbuih saya cakap. Maksudnya tak apalah, baca je. Okay, tak ada masalah pun. Maksudnya ada sesi 2 hala lah. Okay. Okay, tengok kepada yang tajuk yang pertama pada malam ni, iaitu tentang faedah mempelajari ilmu ulumul Quran. Faedah ataupun kelebihan lah. Faedah. Ilmu ini amat penting dipelajari oleh umat Islam kerana faedahnya yang begitu besar demi kepentingan syiar Islam. Dengan mengetahui dan mendalami ilmu ini, ianya akan memberi jaminan kefahaman yang tinggi untuk mengetahui lebih banyak ilmu-ilmu yang masih tersirat di dalam Al-Quran yang belum lagi mampu disingkap oleh sekalian manusia. Dewasa ini ataupun kebelakangan ini, banyak fakta mengenai Islam telah diputarbelikkan oleh musuh-musuh Islam, yang mana ianya ataupun sehingga ramai di kalangan umat Islam sendiri mula goyang akan akidah mereka dan terhadap Al-Quran, iaitu panduan mereka sendiri. Oleh itu, dengan mempelajari dan memahami ilmu ini, ilmu ulum Quran lah, kita akan ataupun ianya akan menjadikan umat Islam ni sentiasa bersedia untuk mempertahankan Al-Quran dan agama Islam demi ataupun daripada dicerobohi, dicemari dan sebagainya oleh musuh-musuh Islam. Ilmu pengetahuan ini juga mampu menjamin pemeliharaan Al-Quran dari salah tafsiran yang mungkin terjadi oleh orang-orang yang tidak memahami kandungan dan pengajarannya, iaitu Al-Quran lah. Okay. Beberapa kes ajaran sesat adalah tidak dinafikan berlaku disebabkan salah tafsiran
dalam umat Islam itu sendiri terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kerana itu pengetahuan ilmu ini amat penting dalam menangani masalah yang disebut di atas tadi. Dakwah Islam hari ini sukar mencapai matlamatnya yang sebenar disebabkan para pendakwah tidak memiliki kepakaran dan pendekatan yang sewajarnya. Mengetahui dan memahami secara pasti ilmu ini akan memudahkan lagi umat Islam menyelami ilmu-ilmu syariat seperti ilmu tafsir Quran, ilmu syariah dan sebagainya, dan usaha dakwah pasti berjalan dengan lancar ataupun licin. Okay. Jadi penulis buku ini dia menceritakan kepada kita tentang faedah dan kelebihan lah bila kita mendalami ataupun mengetahui ataupun kita belajar ilmu ulum Quran. Yang mana kalau tengok dekat perenggan pertama tu dia bagi tahu ilmu ulum Quran ni ilmu yang sangat penting dipelajari oleh kita lah sebagai orang Islam. Okay. Maksudnya kita tahu Quran tu turun untuk kita baca, tapi adakah kita tahu bagaimanakah sejarah ataupun perkara yang tersirat yang ada dalam Quran tu? Maksudnya selama ni kita baca Quran kan? Kita baca kan, kita belajar tajwid semua tu. Tapi adakah kita tahu apa yang Quran nak sampaikan dekat kita? Sebab apa? Sebab hari ni memang ramai orang yang baca Quran, orang yang boleh baca Quran, dan lagi ramai orang yang tak boleh baca Quran. Tapi lagi-lagi ramai orang yang tak tahu tentang Al-Quran. Maksudnya hari ni orang baca Quran tu boleh, ramai, semua orang boleh baca Quran. Orang bukan Islam pun boleh baca Quran. Tapi tak semua orang yang boleh tahu makna-makna yang tersirat yang disampaikan di dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita sendiri tahu Quran ada 6,000 lebih ayat kan? Tapi adakah kita tahu setiap ayat-ayat yang dalam Quran tu apa yang Allah nak sampaikan dekat kita secara tersirat? Okay, bila cakap tersirat ni, kita tak boleh baca Quran tu sekadar terjemahan je. Maksudnya kita buka Quran, lepas tu kita tengok terjemahan. Kalau sekadar untuk untuk rujukan boleh lah kan, nak tahu makna kan. Tapi sebenarnya daripada terjemahan tu, daripada setiap ayat Quran tu, kita tahu tak Al-Quran tu turun kat mana? Ayat Al-Quran tu ayat yang diturunkan dekat Mekah ke, sebelum hijrah ke, dekat Madinah ke? Al-Quran tu ataupun ayat-ayat Al-Quran tu diturunkan waktu Nabi tidur ke kan? Waktu bila? Tu semua benda tu kita kena tahu. Sebab apa? Sebab macam penulis buku ni bagi tahu, memang bukan sejak kebelakangan ni lah, daripada zaman Nabi lagi dah ada orang yang cuba memutarbelikkan tentang Al-Quran ni sendiri. Bahkan selepas Nabi wafat sekalipun, terus ada orang yang mengaku diri dia Nabi. Okay? Terus ada yang keluar daripada Islam, terus ada yang buat, ada yang kata, ada yang cipta. Waktu zaman Nabi sendiri, dah ada orang nak cipta Quran, dah ada orang nak cipta ayat Quran. Korang boleh buka juzuk 1, muka surat 4 ke 5, tengok muka surat tu. Ada satu ayat yang Allah turunkan, Allah cabar orang Arab ni untuk datangkan ayat setanding dengan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Ayat tu. Tengok kat juzuk 1, muka surat 4 ke 5 tak ingat. Korang tengoklah situ kan. Allah sendiri dah cabar dah. Maksudnya Allah cabar tu sebab dulu sebelum Al-Quran turun dekat Mekah, dekat Nabi, dekat Islam, memang orang Arab ni dia famous. Kita panggil famous lah kan. Dia famous tentang syair-syair. Maksudnya bahasa dia tinggi lah. Macam kita kat sini kita panggil apa? Puisi lah. Ataupun kata pun jaga ke apa benda kan. Macam tu. Jadi kat Arab ni memang diorang ni famous dengan kata-kata, dengan syair-syair Arab lah. Bahasa diorang tinggi. Tapi bila Quran datang, lagi power. Lagi menenggelamkan syair-syair Arab ni. Okay? Jadi disebabkan tu, waktu tu adalah hamba-hamba Allah ni, orang-orang Arab jahiliah ni, nak buat ayat setanding Al-Quran. Tapi tak boleh. Okay? Tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni bukan buku biasa. Bukan ayat biasa. Ianya kalam Tuhan. Maksudnya Allah sendiri yang buat ayat tu melalui
diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Okey. Jadi bila kita sendiri orang Islam tak tahu tentang serba sedikit lah, bila kita sendiri tak tahu serba sedikit tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat Al-Quran, memang senang orang kafir ataupun musuh-musuh Islam ni putar balikkan ayat Quran tu. Okey. Tambah lagi mungkin kita tak hafal Quran kan. Mungkin bagi orang yang tak hafal Quran, orang kafir lagilah senang-senang je. Kan? Sebab tu bila nak cari rujukan dekat Google, kena hati-hati. Maksudnya ialah Google ni kalau sekali tekan taik, pop keluar semua kan. Tapi kena hati-hati sebab Google ni dia macam-macam. Semua orang boleh akses. Okay, semua orang boleh letakkan macam-macam. Bila-bila masa orang boleh pusing-pusingkan ayat Al-Quran. Jadi dekat situlah functionnya adanya golongan hafizul Quran, orang yang menghafal Quran untuk menjaganya lah. Okay. Dan dalam masa yang sama, kita bila belajar ilmu ulumul Quran, kita dapat belajar makna yang tersirat. Macam tadilah, makna yang tersirat tu maksudnya macam sekarang ni ramai orang yang bukan agama tapi mereka berbicara tentang agama kan. Kalau buka TikTok ke buka Twitter ke kan, bukan orang agama pun tapi sembang bapak lebat kan, sembang kencang gila, kalah ulama kan. Sebab apa? Sebab mereka tak faham ataupun mereka cuba nak jadi ustaz tapi tak ada disiplin ilmu yang sebetulnya. Jadi benda-benda ni sangat bahayalah untuk kita orang Islam. Sebab apa? Sebab ayat Al-Quran ni bukan buku biasa. Saya ulang kali, dia bukan buku biasa yang boleh buat main. Kita kalau nak faham satu ayat Quran tu, kita perlu ada disiplin dia. Maksudnya daripada ayat Al-Quran tu, macam ni kita nak faham contoh ayat hukum ni. Okey, salah satunya contoh macam Ustaz bagi contoh hukum. Okey, contoh macam ayat Quran tu berkenaan hukum. Macam mana kita nak tetapkan hukum tu? Jadi ulama menetapkan macam mana kita nak tafsir ayat Al-Quran ni. Kita kena hafal 10,000 hadis paling kurang. Lepas tu kita kena tahu ilmu bahasa Arab. Kan? Ilmu balaghah. Kita kena tahu ilmu tafsir. Kita kena tahu ilmu, macam-macam ilmu kita kena tahu. Jadi bila kita belajar ilmu ulum Quran ni, ianya sedikit sebanyak memberi penegasan kepada kita bahawasanya bila kita nak keluarkan, bukan kita nak keluarkan hukum lah, bila kita nak memahami satu ayat Al-Quran ni yang kita baca dalam Quran tu, perlunya kita tengok juga rujukan-rujukan lain. Sebab apa? Sebab Quran ni dia turun, ada ayat Quran yang memang direct, maksudnya kalau dia kata haram tu haram, dan ada ayat Al-Quran yang dia tak kata haram. Tapi kalau kita tengok tafsiran dan terjemahan daripada para ulama, ayat tersebut menunjukkan bahawasanya sesuatu hukum tu kita tak boleh buat. Contohlah contoh. Okey, satu. Dan zaman sekarang ni kalau kita tengok ramai orang yang terjemahkan Al-Quran ni ikut suka hati dia orang. Maksudnya dia orang baca Quran, dia orang tengok terjemah. Lepas bila ada orang tanya dia orang pun jawablah ikut suka hati dia orang. Dia orang tak rujuk ulama ke, tak rujuk orang yang berautoriti ke macam mufti dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu sangat membahayakanlah untuk kita orang awam ni. Okey. Dan ilmu ulum Quran ni kalau kita belajar, ianya dapat menjamin pemeliharaan Al-Quran dari salah tafsiran. Maksudnya bila kita tahu tentang ayat Al-Quran ni, kita tak adalah salah tafsir. Okay? Maksudnya kita tak adalah salah tafsir tu dari sudut, contoh macam tadilah ayat hukum tu. Quran nak sampaikan lain tapi kita faham lain. So benda tu sangat bahayalah. Okay? Sebab ianya boleh menjadikan pengamalan kehidupan ibadah seharian kita rosak. Okay? Dan bila kita belajar ilmu ulum Quran ni juga, ianya akan memudahkan kita untuk berdakwah. Okay? Sebab dakwah ni bukan untuk ustaz je tak, bukan untuk ulama je tak. Selagi mana kita ni memegang lafaz kalimah la ilaha illallah, kita adalah semua pendakwah. Maksudnya kita semua pendakwah. Tapi berdakwah mengikut kemampuan dan cara masing-masing lah. Kalau kita ni orang awam, kita dakwah cara biasa lah. Kan? Ajak orang buat baik kan. Janganlah kita hujah macam ulama pula kan. Kita tak ada ilmu. Tapi kita buat benda yang kita mampu. Okay? Jadi itu di antara faedah apabila belajar ilmu ulum Quran. Okay? Okay, tengok pertumbuhan. Tengok tajuk yang seterusnya iaitu pertumbuhan, perkembangan ilmu ulum Quran. Maksudnya macam mana boleh berkembangnya ilmu ulum Quran. Okay, Yasin, boleh baca tak?
Ada buku kan? Okey, sila baca. Baca biasa je kan. Tidak dapat pertumbuhan perkembangan ilmu ulumul Quran. Tidak dapat dinafikan bahawa ilmu ini telah bermula sejak dari permulaan Islam itu sendiri, iaitu sejak dari permulaan seruan Islam di zaman hayat Rasulullah SAW. Ia bermula dengan penurunan wahyu pertama hingga seterusnya, di mana hal-hal mengenai penurunan, sebab-sebab penurunan, pembacaan, cara pengumpulan yang mana semuanya itu adalah merupakan perkara-perkara yang termasuk di dalam perbahasan ilmu tersebut. Walaupun begitu, ia tidaklah berdiri sebagai suatu ilmu yang mempunyai bidang perbahasan yang tersendiri, tetapi masih lagi berada di dalam dada Nabi dan juga para sahabatnya, dan masih bertaburan di berbagai tempat di mana wahyu itu tertulis. Ilmu tersebut berdiri tegak sebagai ilmu dan terus berkembang setelah Islam merentasi berbagai pelosok alam ini dan menyeberangi berbagai kebudayaan dan bahasa, di samping menghadapi bermacam permasalahan dan keperluan umat Islam dari semasa ke semasa. Semua ini memerlukan agar Quran dapat difahami dan dihayati oleh setiap individu Muslim. Kerana itu, perkembangannya semakin diperlukan dan meluas. Okey, terima kasih. Okey, jadi mengenai pertumbuhan ataupun macam mana boleh berkembangnya ilmu ulum Quran ni, yang pertama dia bagi tahu kan, bila cakap ilmu ulum Quran ni, ianya bukan, maksudnya kita kena tahu maksudnya daripada zaman Nabi dulu, ilmu ulum Quran ni memang tak ada di official kan. Kalau di official kan maksudnya macam Quran dulu zaman Nabi tak dibukukan. Sebab apa? Sebab dah memang ada orang hafal Quran dan dah memang ada Nabi. Apa-apa dia rujuk Nabi lah. Tapi lepas Nabi wafat, berlakulah peredaran zaman dan revolusi mengenai ilmu Quran itu sendiri. Yang mana kalau kita tahu, daripada zaman Nabi memang dah ada dah ilmu ulumul Quran ni, cumanya ianya tidak dibukukan. Dia tak dibukukan macam sekarang ni. Maksudnya ilmu tu ada tapi dalam dada-dada para sahabat. Macam tu, faham tak? Macam sekarang ni ilmu ada tapi kat buku, kat library. Zaman dulu ilmu ada tapi dekat sahabat-sahabat lah, dalam dada sahabat. Apa-apa orang tak tahu, semua tanya para sahabat. Okay? Yang mana dia bagi tahu ilmu ni, ilmu ulum Quran ni, ianya bermula dengan penurunan wahyu pertama. Maksudnya start ada ilmu ulum Quran ni start daripada turunnya wahyu pertama kepada Nabi kan, dekat Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan. Tu start turun je wahyu pertama dekat Nabi. Bermula dari situlah adanya ilmu ulumul Quran. Dan seterusnya di mana hal-hal, maksudnya di mana hal-hal mengenai penurunannya, maksudnya bila dah start daripada wahyu pertama turun, lepas tu wahyu-wahyu seterusnya, dan mengenai ataupun sebab-sebab asbabun nuzul turun ayat tu. Jadi ilmu tu berkembang dalam keadaan tak formal. Faham tak? Maksudnya waktu Nabi tidur, maksudnya tentang penurunan Al-Quran, sahabat tengok Nabi dapat wahyu kan. Apa lagi? Dan mereka tulis ayat-ayat Al-Quran tu yang Nabi baru dapat wahyu kan, sebab Nabi bila baru dapat wahyu, Nabi terus bagi tahu dekat para sahabat. Nabi terus bacakan dekat para sahabat dan para sahabat terus tulis. So waktu tu ilmu ataupun Quran waktu tu dia bukan dalam buku tapi bersepah, bertaburan. Macam Ustaz pernah bagi tahu sebelum ni, ada yang tulis dekat dinding lah kan, kat yalah, diorang tulis dulu baru diorang hafal. Faham tak? Sebab bila diorang tulis, ianya dapat menguatkan lagi ingatan. Jadi sebab tu bila Nabi dapat wahyu, Nabi terus sampaikan dekat para sahabat dan para sahabat pun tulis. Bertaburan lah, ada yang tulis dekat pelepah lah, dekat tulang-tulang kan, dekat batu-batu. Okay. So itu pun kita sebut sebagai ilmu ulum Quran. Okay.
dan perkara-perkara yang termasuk di dalam perbahasan ilmu tersebut. Maksudnya bukan sekadar penurunan Al-Quran, tulis-tulis tak. Hukum hakam kan. Waktu zaman Nabi lagi ada orang tanya macam-macam. Apa hukum dia kan. Maksudnya ada satu kadang-kadang ada orang Quraisy ni saja tanya dekat Nabi tentang roh, tentang macam-macam lah. Jadi Nabi tak tahu, Nabi tunggu Allah yang bagi jawapan. Jadi Allah, bila Allah bagi jawapan dekat Nabi tu melalui wahyu, so dekat situ pun dah dikira sebagai perkembangan ilmu ulum Quran. Okey. Walaupun begitu, ia tidaklah berdiri sebagai satu ilmu yang mempunyai bidang perbahasan yang tersendiri. Maksudnya, waktu zaman Nabi tu, dia tak adalah, kita tak sebut pun tentang ilmu ulum Quran. Maksudnya pada zaman Nabi tu memang tak berlaku formal macam sekarang kita belajar kan. Duduk baca buku, tak ada. Maksudnya waktu zaman Nabi tu, ilmu Quran ni dia tersebar, dia macam bersepah. Bukanlah bersepah, dia macam bertebaran. Dia macam bertebaran. Yalah sebab waktu tu Nabi ada lagi. Nabi ada lagi, para sahabat ada lagi. Jadi apa-apa permasalahan dunia ke ataupun permasalahan tentang Quran, tentang hukum hakam, yang tak tahu terus rujuk kepada Nabi ataupun para sahabat. Okay? Sehinggalah bila Islam ni tersebar luas kan, lepas Nabi wafat, lepas tu Saidina Abu Bakar, Umar kan. Start daripada tu, wilayah Islam ni berkembang. Maksudnya kalau dulu di sekitar Arab je, kan, di sekitar Arab je tentang Quran ni. Jadi bila Islam tu dah berkembang, dah sampai dekat orang-orang yang bukan Arab kenal Islam, jadi dekat situlah bermulanya perkembangan ilmu ulum Quran. Dan dekat situ juga bermulanya bagaimana Quran tu dibukukan. Okey. Sebab apa? Sebab bila ilmu ulum Quran ni perlu dibukukan ataupun perlu didisiplinkan, dijadikan sebagai satu ilmu yang khusus, sebab ianya memudahkan orang-orang ajam ni. Orang ajam ni tahu kan, orang ajam ni kita lah, orang muka Arab, untuk kita belajar tentang Quran. Sebab dulu orang Arab dia memang tahu, sebab Quran kan bahasa dia orang kan, bahasa Arab Quraisy, Arab baku. Tapi bila banyak orang bukan Islam masuk Islam kan, disebabkan wilayah Islam pada waktu tu, pada zaman sahabat tu tersebar luas, jadi mereka memikirkan tentang sesuatu ataupun satu disiplin ilmu lah untuk memudahkan orang Islam yang bukan Arab, orang ajam, belajar tentang Quran. Jadi dia bermula daripada situlah, ataupun start daripada situlah ilmu ulum Quran tu berkembang. Okay. Jadi untuk minggu ni sampai situ saja kita berhenti. So hari ni kita belajar dua tajuk lah, 2 poin. Faedah faedah mempelajari ilmu Quran dan perkembangan ilmu ulumul Quran. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan sambung ilmu ulum Quran pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat. InsyaAllah kalau sempat. Okay. Jadi ada nak tanya apa-apa tak? Yang dalam ni. So far faham tak? Saya nak tanya boleh? Sila. Ustaz, ulum Quran dengan usuluddin pembelajaran dia sama kan? Tak sama. Tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab tengok yang pertama jawapan dia, kalau kita tengok nama ilmu sendiri, ilmu tu pun tak sama dah. Ulumul Quran adalah ilmu yang menceritakan tentang Al-Quran. Tentang Quran lah. Bagaimana Quran tu turun, cara bacaan Quran, hukum-hukum tentang Quran. Usuluddin tentang asal agama. Maksudnya kita belajar mengenal agama Islam tu. Maksudnya dekat situ kita belajar tentang tauhid, macam mana kita nak kenal Allah. Faham? Quran adalah kitab. Usuluddin adalah agama. So berbeza. Okay, berbeza. Macam tu. Faham? Faham Ustaz. Usuluddin ni dia lebih kepada ilmu tauhid, ilmu mengenal agama, mengenal Allah. Pun bagus juga kalau belajar usuluddin tu. Okay? Okay, lagi ada soalan? Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa, Ustaz berhenti sampai sini dulu. Okay, tanda. Siapa yang ada buku tu boleh tanda. InsyaAllah nanti Ustaz akan bagi balik
rakaman kelas ni sebagai rujukan dan pulang gaji lah kalau nak dengar balik. Dan untuk kawan-kawan yang tak dapat hadir pada malam ni. Okey, jadi itu sahaja perkongsian ataupun muzakarah ilmu kita pada malam ni. Ustaz minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terkurang dan sebagainya. Ustaz harap semoga semua fahamlah atas pembelajaran kita pada hari ini. Moga-moga kita semua mendapat syafaat Quran lah di akhirat nanti insya-Allah. Okey, jadi kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, boleh bersurai. Assalamualaikum.